Pertama sekali, kita akan membahaskan berkaitan dengan pengenalan kepada konsep. Upah adalah satu elemen penting dalam sesebuah kontrak perkhidmatan. Maksud upah di bawah Seksyen 2 Akta Kerja 1955 artinya upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengikut kontrak perkhidmatannya. Setiap majikan mesti membayar upah pada pekerjanya apabila kerja tersebut telah selesai. Pampasan pula ialah jumlah kesemua ganjaran yang diberikan kepada pekerja-pekerja sebagai balasan bagi perkhidmatan mereka. Seterusnya kita akan membahas kaedah penetapan upah dan pampasan yang sesuai dilaksanakan di Malaysia. Kaedah ini merupakan penentuan kadar gaji seseorang pekerja dengan jawatan yang dijawat atau kerja yang dilakukan. Kaedah penetapan upah dan pampasan adalah seperti berikut. Yang pertama, peringkat ini mengambil kira perbandingan nilai upah dan gaji dengan organisasi yang sama atau organisasi luar. Tinjauan dan bentuk pampasan adalah perkara pokok yang perlu dilaksanakan dalam mengetahui kadar upah yang dibayar oleh pasaran buruh dan faedah-faedah yang ditawarkan di pasaran. Ada 3 kaedah tinjauan gaji. Yang pertama ialah tinjauan sendiri secara formal, yang kedua tinjauan sendiri secara tidak formal, dan yang terakhir maklumat daripada sekunder. Kaedah kedua, menentukan nilai kerja. Proses ini adalah untuk menentukan nilai relatif pekerjaan agar organisasi tahu jenis pekerjaan dan kesesuaian gaji, bertujuan untuk membentukkan sistem gaji yang dianggap adil. Nilai relatif pekerjaan merujuk kepada kepentingan sesuatu pekerjaan kepada organisasi, manakala nilai relatif pekerja merujuk kepada sejauh mana kualiti dan ciri yang ada pada seseorang pekerja dinilai sebagai sesuatu yang penting bagi kejayaan organisasi, ditentukan melalui faktor seperti pengalaman, kemahiran dan tahap pendidikan. Seterusnya adalah mengumpulkan kerja-kerja yang sama ke dalam grade gaji dan upah. Proses penilaian kerja berdasarkan kepada deskripsi kerja, spesifikasi kerja, gelaran kerja, serta piawaian kerja. Organisasi menentukan nilai atau kesukaran sesuatu tugas itu serta perlu mengetahui kandungan tugas tersebut. Tujuannya, mengkelaskan kerja-kerja yang mempunyai tahap kesukaran yang serupa bagi memudahkan proses penetapan jumlah gaji. Selain itu, kaedah meletakkan harga atau nilai bagi setiap grade gaji dan upah boleh dilakukan dengan merujuk kepada analisis kerja. Dalam analisis kerja tersebut terkandung deskripsi dan spesifikasi kerja. Perbezaan tahap bayaran yang diterima ini bergantung kepada beberapa faktor dan grade pekerja. Kaedah yang terakhir ialah mencari ketetapan kadar upah. Merupakan proses untuk menentukan kadar upah dalam 2 strategi, iaitu strategi ikutan, penentuan kadar upah dan gaji sama dengan kadar pasaran, dan yang kedua, strategi kepimpinan, penentuan kadar upah dan gaji lebih tinggi dari kadar pasaran. Seterusnya kita akan membincangkan berkaitan faktor-faktor asas penentuan upah dan pampasan. Bagi upah, ianya dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pengetahuan dan kemahiran, jenis dan saiz entiti, modal atau kekuatan buruh, lokasi geografi, keuntungan syarikat, perbezaan jantina, penawaran dan permintaan untuk tenaga buruh, dan yang terakhir tempo perkhidmatan dan prestasi pekerjaan. Kita ambil satu contoh, iaitu faktor pengetahuan dan kemahiran. Kadar bayaran bagi doktor dan peguam dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemahiran yang mereka miliki. Seterusnya ialah pampasan, dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti faktor organisasi, faktor persekitaran dalaman iaitu polisi pampasan, politik organisasi dan keupayaan membayar. Seterusnya, faktor pekerja. Pekerja dinilai dari segi bayaran berdasarkan prestasi, kekanan, pengalaman, potensi, pengaruh politik dan tuah. Yang seterusnya, faktor pekerjaan. Dipengaruhi oleh analisis kerja dan penilaian kerja. Dan yang terakhir ialah faktor pasaran buruh yang merupakan tinjauan pampasan, kesesuaian, kos sara hidup, kesatuan sekerja, masyarakat, ekonomi dan perundangan.
Kita masuk kepada kenapa kaidah tersebut sesuai digunakan di Malaysia. Melalui faktor sosial, upah dan pemesan mengurangkan masalah dalam organisasi. Sebagai contoh, sekiranya pekerja tidak berpuas hati dengan ganjaran dan faedah yang diberikan, maka boleh menimbulkan masalah-masalah seperti penting kerja, kadar bersih ganti kerja yang tinggi, penurunan productivity, dan pekerja tidak bersemangat untuk bekerja. Seterusnya, ia juga dapat menarik ramai pekerja untuk menyertai organisasi, di mana pada kebiasaannya setiap orang akan membandingkan ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh organisasi-organisasi yang mempunyai persamaan dari segi kerjanya. Perkara ini menyebabkan organisasi yang mempunyai kelebihan akan menjadi pilihan mereka. Seterusnya, mereka juga melihat bahwa jaminan upah dan pembahasan sebagai jaminan ataupun insurance, yang mana pemberian pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika berlakunya kecederaan atau kemalangan yang melibatkan pekerja dan majikan, kedua-dua pihak tersebut dapat dilindungi melalui upah dan pembahasan tersebut. Seterusnya, melalui faktor ekonomi. Ganjaran seperti upah dan pembahasan menjadi daya tarikan kepada pekerja untuk memenuhi matlamat pribadi sekaligus meningkatkan prestasi kerja mereka dalam organisasi. Tambahan lagi, ganjaran atau faedah tertentu kepada pekerja dapat merangsang mereka untuk meningkatkan productivity, prestasi individu, prestasi kumpulan, dan dapat memuaskan kehendak organisasi. Berdasarkan kajian empirical Habers 1991, Miles dan Kohli tahun 2000, mereka menyatakan bahwa ganjaran daripada organisasi dapat mempengaruhi tingkah laku dan prestasi pekerja dalam sebuah organisasi. Dalam faktor politik, upah dan pembahasan juga dapat mengekalkan pekerja yang sedia ada. Pekerja yang berpuas hati dengan pekerjaannya akan kekal lebih lama untuk bekerja dalam organisasi. Tambahan lagi, kadar pusing ganti kerja juga dapat dikurangkan. Ini boleh menjimatkan kos organisasi untuk merekrut pekerja baru. Hal ini karena kos untuk merekrut pekerja baru adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan mengekalkan pekerja yang sedia ada dan terlatih dan tidak memberikan dampak negatif kepada organisasi. Menurut Meyer dan Allen 1997, pekerja yang mempunyai komitmen yang baik mempunyai potensi yang tinggi untuk kekal bekerja dalam organisasi karena tidak mau kehilangan kemudahan pembahasan yang diberikan oleh organisasi. Kesetiaan pekerja yang dibina dapat mewujudkan hubungan baik antara majikan dan pekerja dalam organisasi untuk terus mencapai productivity dan dapat menyumbang kepada suasana kerja yang harmoni, aman, dan damai. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan motivasi pekerja. Pekerja yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi ketika bekerja dan secara tidak langsung productivity organisasi juga akan meningkat. Kesimpulannya, upah dan pembahasan yang menarik akan mendorong para pekerja memberikan penikmatan terbaik karena mereka akan berpeluang untuk menambah pendapatan serta memperbaiki taraf hidup. Walau bagaimanapun, organisasi juga perlu mengenal pasti faktor dalaman dan faktor luaran dalam mengurus pembahasan keuangan secara langsung dan tidak langsung seperti kedudukan keuangan organisasi, pengaruh kesatuan sekerja, undang-undang pembahasan, dan keadaan pasaran buruh. Ia bertujuan supaya tidak mendatangkan kerugian kepada organisasi.